kita bertemu dalam bahagian 5. Dah 5 bahagian dah. Baik, dalam bahagian 4 tadi saya tunjukkan saya punya recording screen telefon di mana saya menjalankan aktiviti quiz flickers dan macam saya terangkan di bahagian ketiga, kita memerlukan kepada penggunaan komputer riba dan juga penggunaan telefon, di mana untuk komputer riba kita akan pancarkan soalan kepada murid dan telefon digunakan untuk kita mengimbas jawapan murid. Jadinya penggunaan aplikasi flickers dengan di telefon pintar dan juga di komputer riba ni dia secara simultaneous, secara bahasa Melayu dia apa? Secara serentak. Okay, saya tunjukkan dekat skrin ni. Ini adalah soalan yang tertera dekat telefon pintar saya dan ini juga adalah soalan yang sama yang tertera di skrin laptop sekarang ni, komputer riba sekarang ni. Dan melalui skrin paparan skrin ni, bila cikgu pancarkan paparan skrin ni kepada murid melalui projektor, murid-murid akan nampak lah dekat bahagian sini, ruangan ini, murid-murid akan nampak siapa yang dah jawab, siapa yang belum. Murid yang dah jawab dia akan diwarnakan dengan warna biru, yang belum jawab lagi ni masih lagi berwarna putih. So sekarang ni baru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 murid yang dah selesai jawab. Ada lagi beberapa murid yang belum selesai jawab. Dan di sini juga dekat bahagian jawapan ni kita boleh nampak lah siapa yang jawab soalan jawapan apa. Ada 3 orang yang jawab jawapan A, ada 2 orang jawab A, ada 3 orang jawab C, ada 3 orang jawab B. Dan cikgu boleh teruskan lah jawapan murid tu. Contoh lagi kat siapa gini, nombor berapa yang belum. Contoh nombor 18 belum. So 18 Idina. Okay. Saya tengah screen jawapan dia ni. Saya tengah scan, jadi cikgu boleh nampak dekat tu nama Idina dah selesai jawab. Kemudian nombor 16 dah. 23 Aisyah. Okey, cikgu boleh nampak Aisyah. Kat dia saya tengah scan dia, Aisyah dah jawab. Jadi kita boleh nampak lah sekarang ni yang jawab B ni dah ada 5 orang. Dan seterusnya apa yang cikgu boleh buat bila murid dah selesai jawab, cikgu reveal answer supaya murid tahu jawapan mana yang betul. Dedahkan jawapan. So dia orang tahu, jawapan B yang betul, jawapan A, B, C salah. Ada 5 orang yang berjaya jawab jawapan yang betul. Dan seterusnya cikgu boleh beralih kepada soalan yang kedua. Cara untuk cikgu pergi ke soalan yang kedua, pergi dekat bahagian skrin telefon ni lah. Tekan butang next. Dia akan pergi ke soalan kedua secara automatik. Dia akan terus pergi ke soalan 2 dan cikgu akan boleh terus sambung scan. Saya scan ni, saya boleh nampak siapa yang dah jawab, siapa yang belum. Saya tengah scan guna telefon. Okay. Okay. Baik, reveal answer. Kita boleh tengok siapa yang betul, siapa yang salah. Okay. Ini adalah bila kita menjalankan quiz dan sehingga selesai semua set soalan lah. Soalan ketiga, kemudian soalan keempat, dan akhirnya soalan kelima. Dan selesai quiz ni. Okay. Bila cikgu dah selesai menjalankan aktiviti quiz, cikgu dah tutup soalan dekat bahagian di telefon, cikgu boleh pergi ke bahagian report untuk melihat jawapan keseluruhan murid dan melihat prestasi murid dan boleh untuk menganalisis data murid. Jadi kita pergi ke bahagian belah kiri ni, cikgu nampak dekat sini ada report, cikgu tekan report.
Dan di bahagian report ni dia akan menunjukkan kepada cikgu-cikgu semua hasil-hasil latihan yang telah murid jalankan. Ni antara yang pernah saya jalankan dahulu. Contoh, dia akan bagi tahu lah berapa peratus murid berjaya jawab soalan dan sebagainya. Di sini kita boleh tahulah prestasi murid dan tahap penguasaan murid untuk tajuk-tajuk tertentu yang kita ajar. Contoh, saya ambil yang recommended aquaponik ni. Okey, saya buat dekat kelas di sini. Bila cikgu dah pilih soalan tertentu yang mana, set soalan yang mana cikgu nak analisis report, cikgu tekan kepada set soalan seperti tadi. Kemudian yang tertera dekat skrin sekarang ni dia tunjukkan kepada cikgu prestasi murid. Okay. Untuk keseluruhan set soalan ada 5 soalan ni, satu kelas berjaya mencapai 87% betul. Dan di sini ditunjukkan prestasi murid setiap seorang berdasarkan soalan tu. Macam ni kita boleh nampak lah ada murid yang 100%, maksudnya kelima-lima soalan yang diajukan dia berjaya dapat semua betul. Jadi bergantung kepada tahap prestasi mana yang sedang kita ukur untuk penilaian bilik darjah, kita berikan TP yang tersebut kepada mereka lah. Macam ni saya dah bagi TP. Soalan ni ada soalan berkaitan dengan TP 1, jadi yang mana yang dapat 100% ni berjaya dapat TP 1, tahap prestasi 1 untuk subjek RBT. Dan yang mana yang merah ni maksudnya jawapan dia berjaya jawab 3 soalan dia yang betul. Dari sini cikgu boleh tahulah murid mana yang memerlukan kepada peneguhan dan juga pengukuhan. Okey. Dan cikgu juga boleh untuk analisis keputusan latihan-latihan yang dilaksanakan oleh cikgu berdasarkan soalan. Kalau ini berdasarkan murid, untuk cikgu tahu murid mana yang menguasai, murid mana yang tidak menguasai. Dan seterusnya ialah berkaitan dengan soalan. Soalan mana murid kuasai, soalan mana murid tak kuasai, supaya cikgu mungkin boleh untuk kelas seterusnya mungkin boleh ulang sedikit ataupun terang dengan lebih mendalam berkaitan dengan soalan tersebut. Mungkin dia tak faham ke apa ke certain topik tu. Jadi macam contoh ni daripada 5 soalan yang saya ajukan, soalan keempat ni murid rata-rata tak boleh jawab dengan betul. Yang lain ni 95%, 90% murid berjaya menjawab dengan betul. Beberapa orang je murid yang menjawab dengan salah. Soalan berkaitan ini sahaja yang murid tak boleh jawab dengan betul. Mungkin tak faham soalan ataupun mungkin mereka tak tahu. Okay, jadi cikgu boleh tekan kepada soalan tersebut untuk tengok siapa yang jawab salah, siapa yang jawab betul, supaya cikgu boleh terangkan kepada murid yang jawab salah ni kenapa jawapan mereka salah. Okay. Dan ini menunjukkan murid yang tak hadir ketika menjalankan kuis tu. Sekaligus cikgu boleh terus rekod kehadiran murid di dalam kelas sebab Flickrs boleh mengenal pasti murid mana yang tak jawab soalan, sekaligus bermaksud dia tak hadir lah. Okay, macam ni pun cikgu boleh tengoklah siapa yang jawab salah, siapa yang jawab betul. Dia dah menganalisis siap-siap dekat cikgu. Okay. Jadi saya rasa itu sahaja berkaitan dengan penerangan, panduan dan juga tata cara bagaimana nak menggunakan aplikasi Flickrs di dalam bilik darjah. Kita ada 5 bahagian dalam video yang telah saya terangkan ni. Ini adalah siri yang kelima, siri yang terakhir. Sekiranya cikgu-cikgu mempunyai sebarang persoalan ataupun kurang tahu berkaitan dengan Flickrs ni, cikgu-cikgu boleh untuk hubungi saya untuk saya jelaskan dengan lebih mendalam lagi berkaitan dengan Flickrs. Dan sekiranya apabila cikgu dah tengok video ni, saya sangat berharap cikgu dapat mencuba untuk menggunakan Flickrs dalam bilik darjah, kerana berdasarkan pengalaman saya, murid-murid saya sangat suka bila kita buat aktiviti Flickrs ni. Mereka nanti-nantikan, cikgu bila nak buat Flickrs, cikgu bila nak buat Flickrs. Dan itulah, selamat mencuba. Dan teruskan mencuba dan selamat kembali ke sekolah. Terima kasih cikgu-cikgu.